Okey, selamat pagi, salam sejahtera. Jadi pagi ini saya akan memperkenalkan salah satu permainan bidayuh singai yang dimainkan biasanya selepas musim menuai, yang dilakukan oleh budak-budak, yang dimainkan oleh budak-budak kawasan Singai selepas mereka berhempas pulas menuai padi. Jadi permainan ini dinamakan permainan jorok. Maksud joroknya maksudnya menikam biji lastik. Jadi permainan jorok ini dimainkan dengan menggunakan biji tanah yang telah digulung macam ni, ya. Tanah ini dibuat daripada tanah liat. Jadi budak-budak akan menggulung tanah ini untuk menjadi bentuk bulat macam ini. Selepas digulung bulat macam ini, tanah ini akan dijemur lebih kurang dalam 5-6 jam supaya dia menjadi keras, ya. Jadi apabila tanah ini keras, jadi batu ini ataupun tanah ini akan digunakan sebagai peluru lastik budak-budak dulu lah, untuk melastik burung, tupai sebagai makanan harian mereka, ya. Jadi permainan ini biasanya dilakukan secara berkumpulan, tak boleh main seorang sebab permainan ini merupakan permainan belawan. Jadi permainan ini dilakukan biasanya dalam kumpulan 3, 4, 5 orang boleh. Jadi setiap pemain akan mengeluarkan terpulang dengan pilihan masing-masing, sama ada mereka mengeluarkan setiap seorang satu ataupun seorang dua. Tapi kebiasaannya setiap pemain akan mengeluarkan 2 biji lastik inilah. Jadi mereka mesti sama rata. Jadi kalau seorang keluar 2, yang lain mesti keluar 2. Jadi maksudnya kalau 4 orang, jadi maksudnya mereka akan main 8 biji ini. Jadi selain daripada ini, mereka adakan satu lagi tanah liat yang digulung kering ini, keras ini, yang agak besar daripada saiz yang ini, yang untuk biji lastik ini dinamakan kepalanya untuk menikam masa mereka main nanti. Untuk menikam biji lastik yang kecil-kecil inilah. Jadi yang besar ini sebagai kepalanya. Jadi permainan ini dimulakan, okey, dan sekarang saya akan buat demo macam mana permainan ini dimulakan. Permainan ini dimulakan dengan mengambil giliran. Giliran dilakukan dengan setiap pemain akan melontar kepala ini menuju ke lubang dan garisan yang disediakan. Mereka akan buat satu lubang dan juga satu garisan. Garisan ini sebagai garisan penanda aras permainan inilah. Jadi lubang ini sebagai tempat untuk mereka target untuk menikam tanah ini, biji lastik ini. Jadi sekarang kita akan buat demo macam mana permainan ini dilakukan, dengan kita mulakan dengan mengambil giliran untuk pemain. Jadi kita tengok. Okey, pemain pertama akan melontar kepala ini. Mereka akan berusaha sedaya upaya untuk memasukkan kepala ini ke lubang ini. Jadi maksudnya kalau kepala ini masuk ke lubang, maksudnya kamu akan melontar, kamu akan jadi pemain pertama nanti untuk melontar biji lastik ini. Tetapi kalau tidak kena lubang, jadi pemain akan menggunakan penanda macam ini. Jadi maksudnya pemain pelontar pertama tadi, ya, ini tanda dia berapa jauh jaraknya ini. Okey, jadi kita tengok yang kedua. Mereka akan menggunakan satu saja kepala, ya. Okey. Kalau yang ini dia akan tanda macam ini. Makin jauh makin paling lambat kamu tikam nanti main. Kita cuba yang ketiga. Okey, yang ini paling hampir dengan lubang. Jadi sama juga kamu tanda macam ini. Jadi kita yang keempat, ya. Kita keempat. Okey. Kalau dah berjaya masuk ke lubang, maksudnya dia akan menjadi pelontar pertama. Jadi apabila pelontar pertama, jadi mereka mesti ingat kedudukan masing-masing tadi. Siapa yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat, ya. Jadi pemain pertama akan melontar. Mereka main, dia bagi main 2. Maksudnya kalau main 2, maksudnya seorang mesti keluarkan 2 biji. Jadi mereka sekarang akan main 2, jadi maksudnya ada 8 biji lastik di tangan, ya. Okey. 2, 4, 6, 8 lah. Okey. Okey, jadi sekarang kita akan buat
Macam mana permainan dilakukan? Okey. Maksudnya macam ini ya. Ini rule pertama. Ini lain penanda aras. Jadi buah dia ada 8, tapi satu biji ini dia sangkut di belakang lain ini, garisan ini. Maksudnya permainan ini kalau dikira dalam bahasa Bidayuh dia sudah mati. Ya, dia sudah mati. Jadi permainan dia tidak boleh bermain lagi. Dia tidak boleh menikam. Tapi kerana ada satu masuk ke lubang, jadi ini maksud dia talian hayat dia. Dia masih giliran, dia masih boleh. Okey, jadi kalau ada satu ataupun dua biji yang berjaya dimasukkan ke lubang ini, dia tidak akan stop terus, dia tidak akan berhenti terus. Dia masih akan dapat giliran dia nanti. Tapi dia tidak boleh mengambil ini untuk kali ini, dan ataupun dia tidak boleh menikam ini semua. Okey, jadi terus disambung dengan pemain yang kedua. Okey, jadi kita akan kumpul lagi yang ke-8 biji ini, kita akan bagi dengan pemain yang kedua. Okey. Okey, ini satu lagi situasi. Okey, beliau berjaya memasukkan 2 biji ke dalam lubang dan tidak ada yang di belakang garisan. Maksudnya dia boleh meneruskan permainan. Jadi pemain yang lain akan menunjukkan mana yang dia perlu target. Perlu dia tikam lah. Mesti kena. Kalau tidak kena, dia cuma dapat ambil ini saja. Okey. Jadi misalnya saya akan beri dia ini. Biasanya ada teknik kalau yang kita beri yang paling susah. Sebab kalau saya tunjukkan ini, kalau dia tikam ini, dia kena ini nanti. Kalau tapi biji lastik ini akan kena yang ini, maksudnya pun sama. Dia tidak boleh meneruskan ini. Macam itu. Dia mesti kalau kena ini, yang kepala dengan yang lain ini tak boleh sentuh yang lain. Okey, itu rule dia, itu undang-undang peraturan dia. Jadi sekarang kita akan cuba beri yang ini untuk dia tikam. Okey, sekarang yang saya tunjukkan ini, tapi dia tidak kena. Okey, dia tidak kena. Jadi dia cuma layak ambil 2 biji yang masuk ke lubang. Okey, jadi pemain yang ketiga akan bermain dengan 6 biji yang satu. Tinggal 6 biji. Jadi pemain yang seterusnya cuma akan bermain dengan yang ketiga ini 6 biji. Sebab 2 biji dia sudah layak ambil. Macam tu. Sama juga situasinya lah. Sebab dia kena lain macam ni. Jadi dia terus stop. Dia terus berhenti. Dia tidak boleh sambung lagi. Pemain keempat akan mengambil semua macam inilah. Macam ni. Dia sudah dapat berjaya masuk 3 lah. Okey. Jadi kita cuba beri ini dengan dia. Okey, jadi dia sudah layak ambil 3. And then pemain seterusnya akan cuma bermain dengan 3 biji. Jadi mereka akan bermain bergila-gila sampai ini habis. Macam itulah. Dia akan bermain sampai habis ini. Jadi kalau sudah habis, mereka akan bermula sekali lagi. Dengan seorang beri 2 lagi, seorang beri 2. Jadi prosesnya akan berulang-ulang macam itu saja. Jadi sesiapa yang paling banyak mengumpul ini di akhir permainan, jadi dialah yang dikira pemenang. Jadi inilah salah satu daripada permainan kanak-kanak Bidayuh Singai pada zaman, tapi sampai sekarang pun masih dipermainkan lah. Okey, menggunakan biji lastik daripada tanah liat. Inilah dinamakan permainan jorok Singai.